Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan awal pagi dengan salat, dengan tasbih, seperti Allah Subhanahu wa taala firman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala, pada waktu pagi dan juga waktu petang. Mudah-mudahan dengan kita memulakan awal pagi kita dengan salat, dengan zikir, tasbih, dengan munajat, dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala membuka pada kita semua seluas-luasnya pintu rahmat, pintu rezeki, pintu keampunan, pintu kebaikan, dan segala pintu-pintu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu Muhammad, yang mukmin dengan hidayah dan taufik. Mukmin ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka itu ada golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan dengan hidayah dan juga taufik. Ini yang selalu kita minta. Kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam surah Al-Fatihah kita meminta, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratul mustaqim ini ada perbezaan pandangan dari kalangan para ulama. Di antara maksud jalan yang lurus itu adalah Allahumma salli ala Muhammad, agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya din, agama Islam. Dan boleh juga dimaksudkan jalan yang lurus itu adalah Allahumma salli ala Muhammad, mengikuti para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Maksudnya bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya tunjukkan kami, pandu kami untuk ikut manusia-manusia yang telah Engkau beri kepada mereka itu anugerah kenabian, kesalihan, anugerah taufik hidayah kepada mereka dalam berjihad dan juga
memperjuangkan agamamu ya Allah. Mereka Nabi, Siddiq, Syuhada dan Salihin. Itu seperti mana Allah firman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan Allah SWT yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Mereka itu siapa ni? An-Nabiyyin, para Nabi, para Siddiqin, iaitu para wali lah, para syuhada, ini pejuang-pejuang agama Allah SWT. Yang keempat, para salihin, orang saleh. Maka setiap hari kita minta hidayah untuk ikut manusia-manusia yang istimewa ini, para Nabi dan juga para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah siratul mustaqim. Siratul mustaqim ini adalah mengikuti para Nabi, mengikuti para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan sekadar mukmin yang beriman kepada Allah, tetapi kita telah diberikan oleh Allah hidayah ini, taufik ini. Dan hidayah itu adalah Allah SWT Muhammad, petunjuk Allah. Apa beza taufik dan hidayah? Hidayah datang dalam hati kita kesedaran bahawa ini kebaikan dan ini keburukan. Yang ni yang patut saya buat, yang ni patut saya tinggalkan. Kita dah mula sedar betapa besarnya Allah SWT Muhammad, anugerah dan juga hasil kejayaan, kebahagiaan yang akan didapati oleh orang yang taat, dan betapa buruknya balasan bagi orang yang maksiat. Damai semua perasaan tu, kita dah tahu solat tu baik. Dan waktu subuh ni, dia rasa bangun subuh ni kena bangun, kalau tak bangun ni tak elok. Tidur sampai terbit matahari. Jadi ini hidayah, tapi sekadar dipanggil apa? Kesedaran. Taufik ni yang sangat penting. Kedua adalah penting, tapi taufik sangat penting. Kenapa? Taufik inilah kekuatan untuk beramal. Hidayah itu kesedaran untuk beramal, baru sedar. Taufik itu kekuatan untuk beramal, untuk mentaati Allah SWT. Maka ada perbezaan di situ. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita ni bukan sekadar mendapat hidayah, tapi juga mendapat taufik. Kerana kita sedar kelebihan menuntut ilmu, kelebihan solat subuh, kelebihan kita datang duduk di masjid iktikaf sampai terbit matahari. Seperti Nabi bersabda, barang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah SWT sehingga terbit matahari, maka dia akan mendapat pahala haji tamah, sempurna. Itu kelebihanlah kita duduk. Itu sebahagian amalan para wali Allah SWT. Mereka duduk di masjid 2 waktu, mereka habiskan waktu mereka di masjid 2 waktu. Kebiasaan amalan para salihin, para ulama salaf. Yang pertama sekali, mereka duduk selepas solat subuh berjemaah sampai terbit matahari, duduk di masjid. Kemudian solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat ini khilaf. Ada sebahagian fuqaha ataupun ulama mengatakan solat sunat isyraq. Ada yang mengatakan solat duha, lebih kurang 12 minit ke 16 minit selepas terbit matahari, itu dah masuk waktu duha. Satu pandangan. Ada pandangan kata tu tak duha lagi, bawa isyraq. Tak apalah, mana-mana pun tak apa. Ataupun kita nak gabungkan dua-dua niat tu pun boleh. Saya akan solat isyraq dan juga duha, silakan. Jadi yang penting solat sunat selepas terbit matahari. Ini dipanggil fadilah yang sangat besar. Itu kita akan mendapat pahala haji. Ada satu riwayat pahala haji dan umrah sempurna. Ini kelebihan. Dan waktu kedua yang dijaga oleh para salihin, duduk di masjid i'tikaf berzikir kepada Allah SWT, iaitulah pada permulaan malam. Yang pertama permulaan siang, yang kedua permulaan malam, iaitulah selepas solat fardu maghrib
sampailah solat fardu isyak. Di antara waktu ni mereka jaga. So itulah seorang saleh mengatakan, aku lebih suka muka aku ini dicap atau dicap oleh api daripada aku bercakap perkara yang sia-sia di antara maghrib dan isyak. Maksudnya, kalau orang ajak aku bersembang yang sia-sia di antara maghrib dan isyak, dan mereka sanggup pukul muka aku ataupun panggil apa, bakar muka aku lebih sanggup yang tu daripada aku cakap yang kosong, buang masa. Maksudnya apa? Besarnya Allah SWT dan juga pentingnya di sisi salihin ini menjaga waktu di antara maghrib dan isyak. Penting, sehingga kan kalau orang ajak dia buang-buang masa di antara maghrib dan isyak, ataupun kalau dia tak ikut buang-buang masa, orang akan pukul dia kata sanggup kena pukul dia, tak ada. Yang penting aku hidup kat waktu tu. Bukan dia minta orang pukul dia, tapi ini satu dipanggil apa, kata-kata yang nak menunjukkan dia sangat besarkan waktu tu. Jadi ini dua waktu, di awal siang dan di awal malam. Al-Imam Abu Wahab Al-Haddad sebut dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah, diriwayatkan satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 4 waktu sehari semalam, 4 waktu ini dia jaga dan dia berzikir kepada Allah, maka dikira hamba ni berzikir sepanjang hari dia. 4 waktu. Siapa jaga 4 waktu ni saja, dikira dia berzikir sepanjang hari, 24 jam penuh. 4 waktu. Yang pertama, selepas subuh sampai terbit matahari, waktu ni berzikir. Dan waktu ni lah disebut oleh Imam Haddad yang kita ada usul murid, siapa berzikir kepada Allah selepas solat subuh, sangat Allah SWT kesannya sangat banyak kepada Allah SWT, ataupun untuk meluaskan rezeki yang zahir. Seperti mana Allah SWT Muhammad kata ulama, orang yang keluar solat subuh, ini disebut dalam kitab Adab Usul Murid juga, karangan Imam Haddad. Kata Imam Haddad, orang yang keluar pergi solat subuh di awal pagi, kemudian duduk berzikir kepada Allah, akan lebih cepat dapat rezeki dia daripada orang yang sebelum subuh dah keluar pergi berniaga. Ada orang sebelum subuh keluar pergi berniaga dah, solat subuh hendak kadang-kadang tu, ataupun lewat-lewat macam tu lah, lebih kurang. Ada orang dia pergi sembahyang subuh, sehari pukul 8 baru pergi kerja. Orang yang keluar subuh, solat subuh, kemudian duduk berzikir selepas solat subuh, yang ni lebih cepat dapat rezeki daripada orang yang keluar sebelum subuh lagi pergi kerja. Yang keluar datang solat ni lebih cepat dapat rezeki, kata Imam Haddad. Maksudnya apa? Sangat mujarab duduk berzikir kepada Allah selepas subuh ini untuk rezeki kita yang zahir. Orang yang menghidupkan waktu selepas subuh, tak sempit hidup dia, rezeki dia akan diluaskan oleh Allah SWT. Ini dia panggil apa? Waktu pagi. Okey, jadi yang pertama sekali, hidupkan waktu selepas subuh dengan berzikir pada Allah. Walaupun 5 minit, 10 minit paling kurang zikir. Kalau orang KL baguslah, sebab jam pagi kan, boleh zikir lah kita. Hidupkan waktu itu berzikir. Yang kedua, waktu selepas, di antara selepas asar sampailah maghrib, duduk berzikir waktu ni, walaupun sekejap. Lepas solat asar duduk berzikir, ataupun sebelum terbenam matahari berzikir, tasbih dan apa saja zikir lah, selawat dan apa semua. Ini waktu kedua dia panggil. Disebut oleh Imam Haddad dalam kitabnya, barang siapa yang menghidupkan waktu selepas solat asar dengan zikir pada Allah, Allah akan limpahkan kepadanya rezeki batin. Allah SWT Muhammad rezeki batin ni yang dalam, rezeki dalam. Kerana Allah firman dalam Al-Quran, Allah ini menggunakan nikmat kepada hambanya, ni'amahu zahiratan batinah. Nikmat Allah ni ada zahir ada batin.
Nak banyak nikmat zahir, harta, duit, macam-macam lah yang zahir, hidupkan lepas subuh dengan zikir. Nak dapat banyak rezeki batin, iman, taqwa, akhlak, ilmu, ma'rifah Allah Rasulullah Muhammad, apa lagi, cahaya batin, yang batin lah, kekuatan rohani, kekuatan iman, istiqamah Allah Rasulullah, hati bersih. Itu lepas asal kena zikir, kata Imam Al-Haddad. Karena itu time Allah limpahkan rezeki yang batin. Pagi time Allah meluaskan, melimpahkan kepada hamba-hamba dia yang berzikir rezeki zahir. Lepas asar Allah melimpahkan kepada hamba-hamba dia rezeki batin. Time dia, kata Imam Haddad. Kau duduk berzikir pada Allah. Lepas tu kalau kita ngaji di Yaman dulu, lepas asar ni ada baca macam zikir dah. Beza kita di sini, kita kalau lepas asar ni cepat sekali kita solat dan hilang terus. Ada yang balik kerja, ada yang main bola, takraw. Kalau di Kedah lah, sini wallahu alam lah, aktiviti apa-apa petang-petang. Kalau di Yaman, lepas solat asar, mereka duduk ramai-ramai baca surah Al-Waqi'ah. Ini boleh dihidupkan di masjid kita juga. Orang yang sibuk tak apalah, bagi dah balik. Kita yang 3-4 orang tak pergi mana ke, memang kita tak ada kerja apa, tiap-tiap hari baca surah Al-Waqi'ah. Di antara amalan orang Yaman, ulama-ulama salihin di sana, lepas subuh surah Yasin, lepas asar surah Waqi'ah, lepas maghrib ataupun isyak surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Ada sebahagiannya mengamalkan surah Yasin ni pada malam hari juga, setiap malam. Surah Yasin, surah Sajdah, surah Al-Mulk, 3 surah tu pada waktu malam. Biasakan hadis Nabi SAW juga. Jadi di masjid di Tarim itu, lepas solat asar, lepas baca wirid, lepas baca doa, mereka duduk sama-sama, mereka baca surah Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa semualah. Baca surah Al-Waqi'ah. Jadi kita boleh buat. Kebanyakan masjid baca surah Al-Mulk selepas solat Isya. Alhamdulillah. Ini untuk selamat daripada azab kubur. Dan kita juga di akhir zaman, zaman ekonomi problem, zaman masalah banyak, zaman ni macam-macam lah, maka penting juga surah Al-Waqi'ah. Ini Waqi'ah ini surah yang sangat bagus untuk melancarkan rezeki. Okey, Allah SWT Muhammad. Kata Sayyidina Osman bin Affan, aku inginkan anak-anak aku menghafal surah Al-Waqi'ah dan baca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Kenapa? Kelebihan surah Al-Waqi'ah. Bukan dekat rezeki yang macam-macam lah. Lepas asar baca. Sebagian orang baca surah Waqi'ah pada waktu pagi. Okey, tak ada masalah apa. Waktu mana pun tak apa. Di sana lepas asar. Okey. Jadi lepas asar duduklah berzikir kepada Allah SWT. Sebahagiannya lepas asar membaca Hizib Bahar. Hizib Bahar. Ini kan oleh Imam Abu Hasan Syazili. Baca lepas asar. Ini di antara amalan-amalan zikir yang dibaca selepas solat asar. Salat asar. Kemudian waktu ketiga, kata Imam Haddad, hidupkanlah waktu di antara maghrib dan isyak dengan berzikir pada Allah. Okey. Yang keempat, hidupkan waktu sebelum subuh ataupun akhir malam. Sebelum subuh ni 5 minit, 1 minit ke istighfar sikit pun dah cukup. Alhamdulillah, masya-Allah. Dah besar betul. Yang keempat. Okey. Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, siapa yang bangun di waktu malam ataupun akhir malam, bangun solat tahajud dia panggil, solatlah apa-apa saja, bangun qiyam. Kalau tak mampu, kata Imam Ghazali, gantikan dengan al-baqiyatus salihah. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dah mencukupi. Macam kita bangun hidupkan malam juga. Bagi orang yang bangun di akhir malam, tak sempat nak solat, atau macam tak sihat, dia rasa macam tak ada kemampuan nak bangun pukul 4-5 pagi ni, maka buka mata, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi zikir ataupun tasbih baqiyatus salihat. Jadi terus, jadi waktu keempat adalah hidupkan akhir malam dengan berzikir pada Allah. Lepas subuh
selepas asar ataupun sebelum maghrib. Yang ketiga selepas maghrib, di antara maghrib dan isyak. Yang keempat sebelum subuh, iaitu akhir malam. 4 waktu ni siapa hidup kan, walaupun sedikit dia berzikir pada Allah waktu ni, maka dia dikira zikir sepanjang hari. Kita kalau tak dan sangat zikir, tak dan sangat amal, tak dan sangatlah nak selawat ke, nak tasbih ke, tak dan sangat, okey, paling kurang jaga 4 waktu ni. Kalau tak boleh sebelum subuh, paling kurang 3 waktu tu kena jaga dah. Lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib. Allah senang. Maka usahakan untuk jaga 4 waktu ni. Kenapa? Untuk kita masuk dalam golongan yang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari, 24 jam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir adalah amalan yang sangat afdal, bahkan yang paling afdal, kerana setiap amalan itu dituntut kita berzikir, maka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para hadirin sekalian, maka alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah dan taufik itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Allah SWT. Ini satu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dan taufik ini sangat penting lagi, bukan sekadar untuk kita bangun solat, tapi untuk kita menjaga diri kita di akhir zaman. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Ada orang kata ini bukan akhir zaman. Akhir zaman lambat lagi. Itu dia tak faham apa itu akhir zaman. Nabi dilahirkan tu pun dah akhir zaman. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Memang akhir zaman. Okay. Dan kita adalah umat yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ni. Selepas kita tak ada umat lain lah. Tak ada Nabi lain lah akan utus. Nabi Isa turun pun bukan untuk jadi Rasul baru. Dia adalah Rasul terdahulu, datang untuk memimpin umat Nabi SAW untuk mengikuti syariat dan juga agama ataupun hukum hakam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia pimpin, bukanlah membawa syariat baru, tapi memimpin syariat yang telah ada. Jadi itu Nabi Isa AS. Okey, zaman kita ni akhir zaman dan zaman fitnah. Lagi penting taufik dan hidayah. Lagi kena minta sungguh-sungguh pada Allah SWT. Kenapa? Inilah zaman kadang-kadang kita tak sedang pun kita sedang hanyut dalam fitnah, sedang hanyut dalam perkara-perkara yang akan binasakan kita tanpa kita sedar. Ini akhir zaman. Hanya dengan taufik dan hidayah Allah, petunjuk dan cahaya yang Allah bagi, kita dapat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, badiru bil a'mal fitanan kaqita'i lailil muzlim. Nabi bersabda, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Nak beramal di sini mesti taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa taufik, tanpa hidayah, tak ada kemampuan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa maksud hadis ni? Nabi kaitkan selamat daripada kegelapan zaman fitnah dan juga amal soleh. Ada kaitan. Maksudnya Allah SWT, hasilkanlah cahaya di dirimu sebelum engkau masuk ke tempat yang gelap. Itu maksudnya. Itu dari segi bahasa dia. Bersegera beramal. Untuk apa beramal? Untuk menghasilkan cahaya iman, cahaya makrifah, cahaya amal, cahaya kebaikan, cahaya amal saleh. Hasilkan. Karena amal saleh ini diumpamakan dengan cahaya, nur. Ini penting ni. Sebab kita ni masuk zaman gelap. Tentu Nabi sebut beramal, segera beramal. Bukan hanya beramal, segera beramal. Amal ni jangan faham solat saja. Pelbagailah amal soleh ni. Jaga lidah pun amal soleh. Allah SWT. Kita jaga akhlak kita pun amal soleh tu. Kita jaga hati orang, tak sakitkan hati orang pun amal soleh. Kita gembirakan hati kaum muslimin, amal soleh. Kita tolong sama kita, amal soleh. Kita tolong cuci masjid, amal soleh. Kita amanah dalam kerja kita, amal soleh. Kita jujur dalam kata-kata kita, amal soleh.
Dia banyak perkara-perkara yang Allah ridha. Okey, jadi segera beramal. Yang ni yang problem akhir zaman. Orang nak masuk akhir zaman lah ni, orang nak masuk zaman fitnah, orang nak selamat dari fitnah, bukan dia segera beramal, dia segera membaca macam-macam, dia kaji tak habis-habis, pelik-pelik. Dan konspirasi ni boleh kaji ya, tapi jangan terlebih dan jangan tersilap, kerana ilmu dia juga eskatologi ataupun mengkaji tentang konspirasi ni memang wujud, memang ada ilmu ni untuk selamat daripada perancangan-perancangan musuh untuk memperdaya umat Islam. Tetapi banyak juga kajian-kajian yang macam ini menjauhkan kita daripada jalan yang benar. Kenapa? Kita terlalu sibuk dengan perkara ini sampai kita lupa perkara yang lebih besar lagi. Itu bagaimana hubungan dengan Allah SWT, bagaimana dengan ilmu yang wajib kita tuntut. Okey. Dan banyak konspirasi ini ada juga yang tak betul. Panggil apa? Hanya anggapan yang salah. Ya, kaji sekadar-kadar saja. Ya. Jadi terus segera beramal untuk menghasilkan cahaya sebelum kamu masuk zaman fitnah, kata Rasulullah. Akan datang fitnah macam malam yang gelap. Apa maksud malam yang gelap? Banyak maksud. Di antaranya zaman fitnah akhir zaman ni, zaman akhir zaman yang disebut zaman fitnah ni, gelap. Gelap maksudnya apa? Tak nampak. Akan datang zaman orang dah tak nampak mana benar mana salah. Tak nampak, tak dapat tahu dan keliru. Seperti Nabi SAW hadis, akan datang satu fitnah sehingga orang-orang yang baik, orang yang soleh di kalangan kalian menjadi hairan. Dia menjadi macam pelik, heran, siapa dia guna ikutlah ni, mana betul ni? Dia ni kata ni salah, tapi mana nampak macam betul ya pun. Tapi yang kata betul, dakwah dia betul ni, dakwah dia pejuang ni, nampak macam tak betul pula. Dah pening dah. Orang soleh pun pening. Datang zaman tu kata Rasulullah SAW. Dahsyat zaman ni ya. Jadi malam yang gelap maksudnya apa? Tak nampak. Kita hanya nampak dengan cahaya. Tanpa cahaya kita tak nampak. Ni lemah kita. Lemah kita ni. Cuba tutup semua lampu. Dan matahari pun tak terbit. Lampu semua ditutup. Bulan pun tak ada. Maka kita takkan nampak apa-apa. Kita berjalan dalam gelap. Takkan belaga itu belaga, ini jatuh dalam lubang. Inilah zaman gelap. Zaman yang lampu banyak, lampu cantik-cantik. Zaman yang mataharinya ada. Zaman kita ni. Tapi sangat gelap. Hakikatnya sangat gelap. Hakikatnya cahaya itu tidak dapat Allah SWT menghapuskan kegelapan akhir zaman. Datanglah cahaya apapun, yang jenis cahaya zahir ini, macam lampu, matahari dan sebagainya, tak dapat hilangkan kegelapan sekarang yang kita duduk ni. Kita sedang duduk dalam keadaan gelap sangat-sangat. Yang kedua, apa maksud gelap? Yang pertama maksud tak nampak. Tak nampak mana betul mana salah, mana pendusta mana orang yang benar. Yang kedua, gelap itu maksudnya kita duduk dalam keadaan takut, risau. Kita kalau gelap kita macam risau. Woi, buka lampu. Sekejap lagi aku jatuh dalam lubang. Sekejap lagi aku belaga pintu, sekejap lagi macam mana? Kita risau. Ini zaman yang paling kita risau. Diri kita, anak-anak kita, zuriat kita, bisnes kita, kerja kita sangat risau. Risau kena fitnah, risau orang buat benda tak elok kita, risau anak-anak kita terpengaruh dengan pahaman yang sesat dan sebagainya. Inilah zaman gelap. Yang ketiga, apa maksud zaman yang Nabi sebut fitnah datang dan seperti mana malam yang gelap? Yang ketiga maksudnya Allah SWT, kita tidak boleh bergerak. Bila gelap tak boleh bergerak. Maksudnya apa? Akan berlaku peristiwa-peristiwa atau akan berlaku kejadian-kejadian, ujian-ujian yang akan memotong kita, memotong jalan kita, menutup jalan kita, dan tak mampu kita untuk teruskan perjalanan. Tengah berjalan gelap, stop. Ada benda-benda yang datanglah hidup kita di akhir zaman ini menyebabkan kita stop untuk melakukan satu kebaikan. Kan ada perkara tu, na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Jadi inilah zaman fitnah. Okey, Nabi suruh kita masuk zaman yang gelap dengan cahaya amal. Beramal. Dan Allah SWT, walaupun zaman ini zaman yang orang dusta dikata benar, orang benar dikata dusta, walaupun zaman ini zaman yang tak tahu mana baik mana buruk, tapi tetap Allah akan
memberi petunjuk kepada orang yang bercahaya hati dia dengan cahaya amal soleh. Dan nak hasilkan cahaya di hati ini mesti kena betul cara beramal soleh. Cara betul macam mana? Banyak peringkat. Yang pertama, mestilah kita punya amal dengan ilmu. Ulama menyebut tidak, orang jahil tak selamat. Orang jahil tak selamat, melainkan orang yang alim. Berilmu selamat insya-Allah. Jahil tak selamat. Orang yang berilmu tak selamat lagi, melainkan orang yang beramal. Ngaji saja tak beramal, tak selamat juga tu. Okey, orang yang beramal belum selamat, melainkan orang yang ikhlas. Ada orang amal banyak tak ikhlas pula, tak selamat. Dan orang yang ikhlas ni pula dalam keadaan sangat takut dengan niat dan juga apa yang dalam hati dia. Allah SWT selalu mempertikaikan diri dia. Aku tak ikhlas, aku tak betul lagi ni. Untuk menghasilkan cahaya banyak peringkat. Yang pertama, mestilah amal kita dengan ilmu. Yang kedua, mestilah amal yang kita laksanakan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, amal yang kita amalkan tu mesti memandang ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, amal yang kita amal ni jangan hapuskan cahaya dia dengan perkara-perkara buruk yang kita lakukan. Allah SWT. Setiap amal yang kita buat ada kesan di hati kita. Solat ada kesan, zikir ada kesan, Quran ada kesan. Tapi kesan-kesan cahaya ini akan hilang, terhapus dan terpadam dengan selepas kita beramal itu kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, khususnya perkara yang mengotorkan hati kita, mengumpat, mencela Allah SWT, Muhammad, bersangka buruk, dipanggil apa lagi, macam-macam lah benda yang menggelapkan hati, melihat perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya kita tengok kita punya amal tak ada kesan. Kita beramal tak ada kesan, tak ada perubahan dalam hidup kita, bukan sebab salah amal. Amal betul, tapi kita tidak menjaga tu cahaya amal, nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila betul cara amal kita di akhir zaman, maka akan berhasillah cahaya dalam hati kita. Inilah yang akan menyebabkan keselamatan kita di akhir zaman. Hanya dengan beramal soleh, hanya dengan kita mengamalkan ilmu, hanya dengan kita menjaga keikhlasan yang ada dalam hati kita semua, supaya bila orang dah keliru, kita masih tak keliru. Itu penting. Supaya bila zaman itu orang dah tak tahu mana baik dan buruk, kita insya-Allah masih tahu lagi ini baik dan ini buruk. Dan sentiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taufik dan hidayah sangat penting, khususnya kita yang di akhir zaman. Untuk apa? Untuk beramal, itu satu. Untuk selamat dalam perjalanan yang sangat gelap ni. Allah SWT. Ini zaman, kalau kita tak perasan, kita tak dapat cahaya, hanyut tanpa sedar. Allah SWT. Ini sangat banyak berlaku di akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingat, kita buat betul dah. Rupanya kita termasuk dalam orang yang terlibat dengan fitnah, terlibat dengan fitnah yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi hadirin sekalian, maka bersyukur pada Allah SWT di atas nikmat kita bangun, menghidupkan pagi-pagi kita ini dengan amal soleh. Tambah hari ini Selangor ni cuti, kata tak salah saya. Cuti ni orang tidur. Kita alhamdulillah datang menuntut ilmu, datang kita kongsi-kongsi, duduk dalam majlis ilmu. Maka ini satu benda yang besar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi istiqamah pada kita semua dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mendapat sesuatu yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai sembahyang, mai duduk majlis ni lebih besar daripada kita dapat duit, kereta, motor, tanah, pangkat, nama, pengikut. Ini lebih besar. Apa? Kita bangun untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling besar. Allah SWT. Jadi marilah sama-sama kita beramal. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal-amal yang akan menguntungkan kita. Maka perbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW. Dan kita di akhir kuliah kita kongsi-kongsi saja, dan mintalah taufik dan hidayah. Tu jangan lupa tu. Itu penting. Setiap hari, ya Allah beri hidayah, beri taufik. Beri hidayah, beri taufik. Dan kita takut. Takut apa? Takut hidayah yang Allah bagi, Allah cabut, Allah ambil balik. Itu kita tak maulah. Na'udzubillah lah. Lepas tu minta.
dan minta juga husnul khatimah. Al-Imam Haddad sebut dalam kitab dia Nasaih Diniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Kata Imam Haddad, hendaklah dan mestilah kamu itu meminta kepada Allah husnul khatimah setiap hari. Minta apa? Ya Allah, beri aku husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kurniakanlah untuk kami husnul khatimah, penutup yang baik. Mati dalam iman dan juga amal soleh. Mati dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah. Ada seorang ulama wali, orang soleh, dia pernah kata, dia pernah doa, ya Allah, matikanlah aku di luar kampung yang aku duduk ni. Kenapa dia minta macam tu? Dia kata, ya Allah, orang kampung menganggap aku ini orang alim, orang soleh, tapi ya Allah, aku tak tahu penutup aku ini su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tak tahu. Siapa boleh jamin hidup last dia tu terbaik? Tak ada jamin, tak tahu. Okey ya? Tak tu kena minta. Maka wali Allah ni dia kata apa? Ya Allah, matikan aku di luar kampung, di tempat yang orang tak kenal aku. Kenapa? Aku malu ya Allah, kalau orang anggap aku soleh, orang kampung kenal aku orang baik, tapi tiba-tiba aku mati dalam maksiat. Aku malu ya Allah. Dia dah soleh, dia dah dekat dengan Allah, tapi dia takut tentang penutup dia. Inilah orang yang Allah firman, Allah sana, afa aminu makrallah. Allah sana, adakah kamu merasa aman dengan makar Allah? Itu kehendak-kehendak Allah yang Allah lakukan pada diri kamu. Kamu rasa amankah? Kamu rasa confirmkah kamu ini dan ini? Pernah rasa apa? Aku tak tahu lagi macam mana. Al-Imam Syafi'i, waktu mana nak meninggal dunia, anak murid keliling Imam Syafi'i. Kata, wahai Imam, engkau orang dekat dengan Allah, engkau alim, engkau banyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahai Imam, jangan lupa syafaatkan kami nanti di hari akhirat. Imam Syafi'i kata apa? Itu pun kalau aku ada kedudukan sisi Allah. Kalau tak ada kedudukan, aku tak boleh syafaatkan kamu. Soalnya dia menganggap aku ni tak tahu lagi macam mana. Mungkin aku kena azab kot. Kalau aku kena azab, habislah siapa pergi syafaat pada kamu. Tapi kalau aku ni ada kedudukan sisi Allah, aku orang yang selamat, insya-Allah aku syafaatkan kamu. Dia tak kata pun, nah ya saya ni Imam Syafi'i, saya ni memang amal ni memang banyak sangat dah, maksiat tak buat. Jangan takutlah saya syafaatkan kamu semua. Mana ada cakap macam tu? Allah SWT. Mereka takut akhir mereka. Ini orang dekat dengan Allah SWT. Yang paling ditakuti oleh para wali apa dia? Dicabut iman. Na'udzubillah, dicabut iman. Itu paling bahaya sekali lah, su'ul khatimah. Maka taufik hidayah penting supaya kita mendapat husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Kata Imam Haddad, barang siapa yang meminta kepada Allah husnul khatimah, syaitan akan kata apa? Aduh, kata-kata misal, aduh, patah tulang belakang aku, disebabkan orang ni mohon husnul khatimah, dan dia telah mengetahui dan dia telah sedar tipu daya aku. Siapa yang minta pada Allah husnul khatimah, syaitan akan patah tulang belakang. Syaitan kata, maksudnya syaitan menjadi lemah. Dan syaitan kata, orang yang dia pedaya ni telah sedar daripada pedaya dia. Apa pedaya syaitan? Pedaya syaitan, kata Imam Haddad, membisikkan supaya kita bangga dengan amal soleh yang kita buat dan lupa untuk minta husnul khatimah. Kita menganggap kita mesti selamat. Tipu daya syaitan, kata Imam Haddad. Contoh, kita bangun solat subuh, main solat jemaah, terus sedekah selalu, kita kata apa? Aku ni tak apa dah, takkan nak mati buruk kot, aku ni tak apa dah. Itu tipu daya syaitan. Dia bagi kita rasa berpuas hati dengan apa yang kita buat, Allah, dan rasa aman saja dengan apa yang akan Allah SWT, dia panggil apa? Diatur oleh Allah SWT. Akan minta husnul khatimah, syaitan patah tulang belakang dia, lemah, dan minta husnul khatimah supaya kita menganggap diri kita ini tak tentu lagi macam mana. Supaya kita ini tak harap pada amal saja, tapi kita harap pada Allah SWT. Bila beramal, dia rasa selamat, itu harap pada amal. Itu bahaya. I'timad, bersandar kepada amal. Bersandar kepada amal ni bahaya.
Allah SWT Muhammad. Dia kena beramal dan bersandar kepada Allah hati kita. Okay, jadi minta husnul khatimah. Tak mau su'ul khatimah. Jadi wali Allah soleh ni, dia kata apa? Ya Allah, matikan aku di luar kota atau di luar kampung, supaya kalau aku mati dalam maksiat, aku taklah malu sangat. Contoh kita ni orang kata apa? Baiknya kita ni orang masjid, baiknya kita ni orang mengaji. Macam mana kalau kita mati dalam maksiat, orang tahu kita buat maksiat apa waktu tu? Kita mati macam mana? Tahu apa? Aib sangat, malu sangat. Maka diri kita kena menganggap macam tu. Macam mana kalau aku mati dalam maksiat nanti? Kita tak minta, tapi kena menganggap macam tu. Kena rasa. So kita rasa risau dan takut pada Allah SWT. Supaya kita minta, selamatkan aku, akhirkan hidup aku dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan penutup kami, ya Allah, Engkau tutup hidup kami lah dengan su'ul khatimah, penutup yang buruk. So itulah kalau ulama Yaman, dia tulis doa, mereka tulis doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah setiap hari. Allah SWT. Dalam Ratibul Haddad tu ada juga tu. Ratibul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kita pun di Malaysia ni kita dah dengar dah zikir tu, ya dzal jalali wal ikram, macam tu, sampailah amitna ala dinil Islam. Ini penting sekali. Apa dia? Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung, Allah SWT, ya wahai yang maha mulia, amisna, matikan kami ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Tak mau mati luar agama Islam tu, kita nak mati tu dengan syaitan mai apa semua masuk lagi. Kita nak husnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram ini ada pandangan mengatakan dia termasuk Ismul A'zam. Ismul A'zam. Ismul A'zam ni apa? Isim agung, nama agung. Siapa berdoa sebut isim A'zam, doa dia Allah kabul. Ada 40 ataupun 44 pandangan ulama tentang apa itu Ismul A'zam. Di antaranya ya Arhamar Rahimin, Ismul A'zam. Allahul Aliyul Azim, Allah SWT. Ataupun Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Ada lagi satu lagi tu, la ya dzal ikram, ya Arhamar Rahimin, Allah SWT Muhammad. Saya tak ingat apa lagi tu yang kita selalu baca juga itu. Ini dipanggil Ismul A'zam. Okey ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ingatlah, ya Hayyu ya Qayyum. Siapa baca ya Hayyu ya Qayyum kemudian berdoa, Allah kabulkan. Ada pandangan kata itu Ismul A'zam. Ismul A'zam ni lah yang digunakan oleh seorang soleh di zaman Nabi Sulaiman. Waktu mana Nabi Sulaiman kata kat menteri-menteri dia, siapa boleh tolong aku pindahkan Ratu singgasana Ratu Balqis di Palestin, di Yaman, datang ke Palestin segera nak. Jin bangun, jin kata, jin Ifrit, dia kata, ya Nabi Sulaiman, aku boleh pindahkan singgasana Ratu Balqis. Aku ini orang yang qawiyul amin, orang yang kuat lagi boleh dipercayai. Aku boleh buat ambil dia. Bangun seorang hamba soleh, dia kata, aku boleh juga pindah sebelum engkau pejam mata, sebelum sekejip mata maksudnya dah sampai. Jin kata, jin lambat sikit, ini orang soleh lagi cepat boleh pindah. Apa dia buat? Dia doa pada Allah, dia guna Ismul A'zam, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Kalau ikut Tuan Haji Saleh dulu, Tuan Haji Saleh kata Ismul A'zam ni, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, baca itu kemudian doa lah apapun, Allah kabul. Ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram, Ismul A'zam. Macam-macam pandangan lah. Okey ya. Jadi pernah satu hari Rasulullah SAW dengar seorang sahabat duduk dalam masjid tengah menyebut ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ni hadis. Terus Nabi kata kat dia, mintalah sekarang apapun yang kamu nak minta pada Allah, semuanya akan dikabulkan untuk kamu. Maka bila kita minta ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, insya-Allah mati husnul khatimah. Nabi Umar sebut,
Di antara kelebihan baca Ratibul Haddad, mati husnul khatimah. Kenapa? Dalam tu ada doa 7 kali. Doa apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. 7 kali. Walaupun tak baca Ratibul Haddad, ni jangan tinggal lah. Tak boleh Arab, Melayu tak apa. Ya Allah mati husnul khatimah. Ya Allah husnul khatimah. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, penting untuk meminta husnul khatimah kerana syaitan sentiasa memperdaya kita supaya kita mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Kita menganggap kita buat tu amal soleh dah, rupanya dia tipu kita. Kita buat amalan sebenarnya makin jauh dengan Allah SWT. Mungkin kita ni hilang ikhlas ke apakah, na'udzubillah. Okey, jadi kita dah di penghujung kuliah. Di mai sama-sama kita beramal sekadar kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum, taqwalah kepada Allah semampu kamu, semampu kalian, sekadar kemampuan. Dan Allah, kalau kita tak mampulah, maka istighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah, seperti Allah firman, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami patuh. Kita kena dengar, kita kena patuh semua yang Allah suruh. Tapi kita mampu kah? Memang dengar dan patuh, tapi mampu ke patuh semua? Kalau tak mampu, Allah ajar ghufranaka rabbana, keampunanmu wahai Tuhan kami. Minta ampun lah. Kalau tak mampu, jatuhlah maksiat dan sebagainya. Banyakkan selawat pada Nabi SAW. Dan dengan banyakkan selawat, Allah limpahkan rahmat. Satu selawat, 10 rahmat Allah limpahkan. Kemudian dengan rahmat inilah kita dipelihara oleh Allah SWT di akhir zaman. Zaman fitnah, zaman isu banyak. Macam isu keluar dalam TV, kita nampak orang ni betul dah. Orang kata ni tak betul, dia ni seleweng ni, ni seleweng ni, ni tak betul ni. Pening dah. Apa ni isu banyak sangat ni macam ni? Permainan isu yang dimainkan oleh syaitan sebenarnya. Jadi disebut oleh Al-Habib Al-Adani dulu waktu kita ngaji dulu, kita banyak isu-isu yang muncul setiap hari dalam kehidupan orang Islam, itu isu yang dimainkan oleh syaitan untuk mempengaruhi kita dan juga memalingkan kita daripada amal soleh, daripada perkara yang lebih besar. Isu, syaitan mengisu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penting untuk kita mendapat rahmat Allah SWT, untuk kita selamat. Maka berbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW. Itu cara yang cepat untuk mendapat rahmat Allah SWT. Allah SWT. Paling kurang sehari 300 kali kalau boleh. Duduk di mana pun boleh selawat. Sambil nak kereta, sambil naik motor, sambil nak main masjid, sambil nak pergi kerja. Di tempat kerja pun boleh sambil-sambil selawat. Tak kira dalam keadaan wuduk ataupun tidak, dalam keadaan suci ataupun tidak, termasuk orang perempuan. Selawat untuk siapa saja. Maka dengan selawat pada Nabi SAW, Allah akan limpahkan sebanyak-banyaknya rahmat Allah SWT. Allah takkan sia-siakan kita. Bahkan kalau pun kita ni terjatuh dalam perkara yang buruk, insya-Allah di akhirat masih ada syafaat Nabi SAW. Bagi orang yang banyakkan selawat pada Nabi SAW, mudah-mudahan dan berbanyakkan selawat, Allah memberi cahaya dalam kegelapan akhir zaman untuk kita semua, sehingga kita menjadi golongan yang sentiasa selamat dan berada di atas kebenaran yang diridhai oleh Allah SWT. Di sekadar itu dulu kuliah kita semua. Terima kasih di atas jemputan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majlis kita sentiasa berterusan, majlis ilmu di sini, dan kita mendapat manfaat insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi. Al-Fatihah. As-salatu mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma inna bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalaka fa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma thabbitna 'alal haqqi wal huda وقبضنا على خير ملتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.